Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita hari ini akan masuk pada rukun yang ketiga berhubung dengan kitab taubat ni. Kita ingat tu yang pertama, kitab taubat ni cerita yang pertama ialah iaitu taubat tu sendiri. Apa maksud taubat, syarat-syarat taubat dan juga pengertian taubat sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua tentang dosa kecil dan dosa besar. Dan hari ini kita nak bincang tentang rukun yang ketiga atau bab yang ketiga berhubung dengan kesempurnaan taubat. Ramai orang bertaubat. Oh, aku taubat. Ya Allah, ya Tuhanku, sembahyang taubat, macam-macam lah. Alhamdulillah, ada kesedaran, ada keinsafan, ada penyesalan dan sebagainya. Maka itu satu perkara yang sangat baik. Cumanya kita tak kata tak betul dan cuma kita tak kata salah, cuma kita nak sebut bahawa menyempurnakan. Menyempurnakan maknanya baik. Macam kita rumah, siap rumah tu tapi nak sempurnakan rumah tu. Longkang kena betul, dapurnya kena molek, kedudukan bilik di mana, tandasnya kena bersih, gitu. Jadi itulah kita nak taubat ni supaya taubat kita sempurna. Dan apabila sempurna, macam kita buat pertandingan lah. Pertandingan takkan kita pertandingan membuat kek. Siap kek gitu saja. Lepas tu hantar ke juri. Tapi betul lah kek tu apa ni dikatakan kek tapi tak sempurna. Namun begitu tidaklah kata bahawa kalau tak sempurna tu kek tu tak boleh digunakan. Boleh. Boleh makan, rasanya sedap juga. Tapi sempurna ada hiasan dan sebagainya. Jadi kita nak menyempurnakan taubat kita tu dengan sebaik-baik. Maka sebab itu syarat taubat dan kelangsungannya sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Jadi sebab bahawa taubat ni, dia kata sini, tajuknya, iaitu, tajuk kecilnya bahawa syarat taubat dan kelangsungannya sampai akhir hayat. Apakah syarat taubat? Kata? Dan bagaimanakah ianya dikatakan bahawa sampailah akhir hayat. Maka sebab itu buku ni ataupun kita telah menjelaskan kepada kita bahawa taubat itu ialah rasa menyesal yang akibatkan azam dan niat. Menyesal itu dua perkara iaitu azam dan niat. Apa dia? Niat kita dah untuk buat kebaikan. Niat kita lillahi ta'ala, kita bertaubat kerana Allah Ta'ala. Dan kita berazam untuk tidak lagi melakukan perkara yang telah kita sesalkan tadi. Yang telah kita niat untuk meninggalkan perkara yang telah kita melakukan kesalahan tadi. Maka rasa menyesal ini akan akibatkan oleh kesedaran bahawa maksiat itu boleh jadi penghalang antara seseorang dengan Allah Ta'ala. Jelas tak? Maksiat ini ialah penghalang kita dengan Allah Ta'ala. Kita berdoa siang malam, kita sembahyang hajat, kita begitu, kita gini sebagainya. Rupa-rupanya tak sampai kepada Allah Ta'ala. Kenapa ada penghalang? Kita berusaha ni, kalau kita nak pergi Kuala Lumpur contohnya, dah siap kereta dengan minyaknya, pakaiannya, dengan macam-macam siap dah. Sampai-sampai kat Teroma ada roadblock. Maka roadblock itu menghalangkan kita untuk pergi Kuala Lumpur kepada kita balik. Apa sebabnya? Sebab lesen tak ada. Sikit je benarnya lesen je tak ada. Yang lain selesai masalah. Lesen kecil je. Dalam poket, dalam beg duit je lesen. Kecil je lesen tu. Keknya, dengan sebab lesen tadi tak bawa, maka kita tak lepas masuk Kuala Lumpur. Begitu juga dengan doa kita tadi. Ibadat kita, kebaikan kita. Kita buat baik, kita berdoa, kita buat ibadat, macam-macam buat. Tetapi rupanya ibadat kita tu tak sampai kepada Allah Subhanahu Taala. Tak lepas kepada Allah Taala. Kenapa? Kerana maksiat. Maksiat pun mengumpat orang. Ngatakan orang. Ada. Ataupun memfitnah orang. Tulis dalam Facebook macam-macam. Sikit sangat bendanya. Jadi ini yang kita tak tahu. Ini kita bimbang dan ini kita takut bahawa selama ini kita sembahyang tak berhenti-henti. Kita ibadat, kita bersedekah, pergi haji, pergi umrah, buat baik, pergi sana, pergi sini. Rupa-rupanya, ibadat kita tadi terhalang oleh maksiat. Maka, di antara perkara untuk kita menghalang maksiat tadi, iaitu kita bertobat. Jadi, antara kita menghalang tadi untuk masuk Kuala Lumpur tadi, kena bawa lesen. Ambil baliklah lesen tu. Makna tadi, kalau kita dah balik, kena balik semula Kuala Lumpur. Semula rumah kita ambil balik, lesen tadi tunjuk kepada tadi, okey lepas. Ya, bertobat tu macam tu lah lebih kurang. Itu dia punya analoginya begitu. Kita pusing balik, patah balik. Maknanya ibadat kita tadi, kebaikan kita tadi, tak dihapuskan, dia ada. Dia ada tapi tak sampai ke Allah Ta'ala. Dia tetap dikira satu kebaikan.
Bukan kata bahawa itu bukan satu kebaikan. Tak, baik tetap baik. Maknanya semua perkara tu kita buat tu ada. Allah Ta'ala ambil kira. Tapi tak sampai ke dia. Sekarang kita nak sampai ke dia. Apa dia menghalang kita daripada ibadat kita, daripada kebaikan kita, daripada Allah Ta'ala? Maksiat. Maka untuk itu, baik kesedaran maupun rasa menyesal dan azab itu harus terus menerus dan sempurna. Gitu. Maknanya, apabila kita dah tahu itu satu kesalahan, satu maksiat, satu dosa, maka nak kita rasa menyesal sepanjang hayat. Bukan masa tu je. Menyesal, buat menyesal gitulah. Menyesal sepanjang hayat, terus menerus. Terus menerus, dan kesempurnaan itu ada tanda-tandanya. Ni dia apa gitu. Dan terus menerus itu ada syarat-syaratnya. Nak sebut bahawa walaupun dia kata bahawa senang, ada ustaz beritahu, saya pun dengar juga tok guru kita pun mengaji juga, belajar sikit-sikit. Tak apa, kita buatlah jahat macam mana pun, taubat balik. Kalau kita buat balik, buat jahat yang sama, tak apa, taubat. Allah Ta'ala menerima taubat kita. Berapa kali kita buat ulang, taubat, insya-Allah. Tapi itu secara umumnya begitu. Macam katalah, boleh tak kita musim Covid ni pergi ke supermarket? Boleh. Umumnya boleh, tapi ada syarat dia. Kena pakai mask lah, kena pakai sanitizer lah, kena tulis nama lah, bagi nombor telefon lah, kena tembak dengan sign. Kan? Boleh tak boleh? Umumnya boleh. Bila-bila boleh. Nak pergi apa ni 7-Eleven 24 jam boleh, bila-bila boleh pergi. Tapi ada syarat dia. Gitu. Senang cerita, gitulah. Aku tahu boleh, memang boleh. Tapi semuanya ada syarat-syarat dia, ada peraturan dia. Jadi dua perkara yang perlu kita ambil perhatian sini. Bahawa yang pertama, kita nak lihat tanda-tanda taubat kita itu terima, dan bagaimanakah caranya untuk kita terus-menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bahawa yang pertama syarat itu yang akan dijelaskan begitu terus menerus. Jadi tentang kesedaran ini, peninjauannya dititik beratkan kepada peranannya menimbulkan taubat. Jadi nak sebut bahawa apabila kesedar ni, kita kena lihat dan kita kena utamakan bahawa ia menimbulkan sesuatu yang boleh menyebabkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak tahu semua benda dengan ilmu. Bukan dengan ikut-ikut orang ni. Orang rokok, kita rokok. Orang sujud, kita sujud. Contohnya dulu kan. Masa zaman baru nak mengenal Islam, orang imam-imam ni dah pandai baca Quran, dah hafal banyak dah. Tiba-tiba satu hari, imam baca surah Sajdah. Hari Jumaat. Kan. Sebelum-sebelum tu tak jumpa pun. Sebelum-sebelum tu imam, Kulullah kuliah. Kan. Tapi tiba-tiba hari tu imam dah makin meningkat. Dia baca surah Sajdah. Lepas wahum la sakbiru tu, imam pun sujud. Lah, makmum pelik pula. Ngapa pula imam sujud tak ada rokok? Nampak? Jadi maknanya tak ada ilmu. Marah ke imam. Marah ke imam. Sebab pun tak khabar. Kan? Marah ke imam dah. Dan imam ada expectations. Dah orang Islam semua kena tahu. Kan? Kan? Sebab tu kena ilmu. Kena ilmu. Jadi kita kadang-kadang gambar orang, tak betul. Padahal kita tak betul. Imam sujud dalam surah Sajdah, ketika baca surah Sajdah sujud dah. Makmum pula tak tahu. Marah ke imam pula. Ni dia cerita. Sebab apa? Sebab kita tak ada ilmu. Bertaubat, tapi bertaubat dengan tidak ada ilmu. Ada pun yang dah masukkan dengan penyesalan. Ni dia kata begitu. Apakah maksud sedar tadi? Sedar satu cerita. Apabila kita sedar, maka kita wajib bertaubat. Kita mesti cari untuk bagaimana caranya kita meninjau untuk menitik beratkan kepada peranannya menimbulkan rasa taubat. Kita timbul rasa sedar. Kadang-kadang kita sedar tapi tak bertaubat. Macam kita kan, bangun pagi sedar tapi tak bangun. Allahu Akbar. Bilal. As-salatu khairum minan naum. Sedar. Tapi tak ada tindakan. Kuasa tindakan kita tak ada. Tak semayang juga kadang-kadang tu. Kan? Tak percaya tanyalah budak-budak muda. Masa kita muda-muda itu dah. Ataupun muda-muda. Sedar tapi tak semayang. Kalau semayang pun lambat. Sikit lagi lah. Akhirnya sikit terbabat. Itu maknanya. Jadi nak sebut bahawa kesedaran itu mestilah
dia boleh menimbulkan peranan kita untuk kita bertaubat. Jadi bertaubat itu senang cerita menyesal lah. Gitu. Ada pun yang masukkan dengan penyesalan, iaitu penyesalan hati. Dikala ia merasa bahawa dirinya lepas dari kekasihnya ataupun dia menyesal. Dia cerita tentang kekasih ni, mana Allah Ta'ala lah. Maksud bahawa, maksud penyesalan itu bahawa dia menyesal kerana tak dapat jumpa dengan Allah Ta'ala. Menyesal macam kita lah patut berjanji jumpa kawan, tiba-tiba ke tak berjumpa. Allahu Akbar. Terlepas. Maknanya sebab bahawa hari ni ada satu projek besar. Aku nak bagi kawan. Jumpa pukul 4.30. Pukul 4.30 tu kita tak sedar lagi. Kita sedar-sedar 4.45. Ada janji pukul 4.30. Kita tersedar pukul 3.45. Okey, tak apalah. Sedar lambat. Terlepaslah. Ni kadang-kadang sedar. Pukul 4.30 ni ada janji orang nak bagi projek. Tapi tak pergi. Jadi maknanya tahu dah. Kita ni buat jahat. Gini. Tapi sedar buat jahat tu. Tapi tak bertaubat. Tak bertindak. Jadi dengan sebab itu, maka penyesalan itu mestilah duduknya dalam hati. Bahawa kalau aku buat dosa, aku buat maksiat, aku buat kejahatan, ini boleh menyebabkan aku terpisah dari Allah Subhanahu Taala. Tanda-tandanya lah selalu sedih dan susah, bercucuran air mata, selalu menangis dan melamun. Itu tanda-tanda orang betul-betul bertaubat dengan penuh penyesalan. Dia kata apa? Sedih. Dia rasa sedih, rasa susah hati, dia menangis, dan juga dia selalu melamun, bagaimana aku besok. Macam orang menyanyi nasyid, Ilahi lastulil firdaus. Itu dia melamun lah tu. Ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana aku nak masuk syurga-Mu, wala aqwa ala naril jahimi. Aku tak ada kekuatan, tak ada daya upaya nak masuk syurga, nak masuk neraka yang neraka jahanam agak. Dia melamun tu. Dia menyesal. Kita menyesal juga, tapi dalam keadaan gelak-gelak, kadang-kadang suka-suka, dan keadaan yang macam-macam lah. Jadi sebab bahawa kena perbetulkan balik. Kena perbetulkan. Mana tak salah. Betul kita menyesal tu. Baiklah, tapi kita nak sempurna. Maknanya apa dia? Menangis sikit-sikit. Okeylah, sedang kita ni takkan menangis cucuk air mata gitu. Kalau boleh, hebat kita. Kita sikit-sikit, slow-slow. Sikit-sikit, slow-slow. Janganlah kita terlalu orang kata take for granted lah. Aku dah bertaubat sebenarnya. Jadi kita betul-betul. Jadi dia memberi peringatan kepada kita. Buku ni beri peringatan kepada kita. Maksud bahawa sejauh mana betul tak kita tadi betul-betul menyesal, kita betul bertaubat, ataupun memang kita ada lagi masalah. Untuk kita pertingkatkan lagi, untuk kita penuhi syarat-syarat taubat tadi, sehinggalah akhirnya sampai kita ke peringkat tahap dan tahap ini, ataupun kepada kedudukan ini, iaitu sampai kita selalu sedih, kita mengelamun dan sebagainya, sebagaimana seorang hamba Ta'ala yang dia berjaya mencipta yang hari ini sampai kita sebut sebagai nasyid dia, Ilahi lastul firdaus tu. Sampailah hari ini kan. Dia asalnya dia mengelamun saja. Jadi orang dengar dia baca tu, akhirnya orang pun ikut apa yang dia buat. Sampai sekarang. Maknanya amalan dia tu dia buat untuk diri dia, dia dengar oleh orang sampai ke kita. Dan amalan dia tu insya-Allah jadi amalan dia selagi kita baca itu. Wallahu a'lam. Hari sampai situ dulu. InsyaAllah kita sambung lagi pagi esok. Diizinkan Allah SWT. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.